Assalamualaikum, apa khabar guys? Okay. Nampaknya agak lama kita tak bersiaran bersama-sama. Betul tak? Okay, so pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudi subscribe kepada channel saya. Terima kasih banyak guys. Yang kedua, jika anda masih belum subscribe, silalah tekan butang subscribe sekarang. Jangan buang masa. Dan kalau boleh anda aktifkan loceng supaya bila saya upload video yang baru, anda akan mendapat notification. Begitu. Okey, yang ketiga, seperti biasa, jika ada salah dan silap dalam kiraan saya minta maaf sebab yang tak baik, yang kurang semua memang datang daripada saya minta maaf sangat-sangat. Okey, tapi saya berkongsi dari apa yang saya nampak dan saya kongsikan kepada anda semua supaya at least lah anda dapat melihat ke manakah pergerakan untuk gold pada hari ini. Mungkin akan terjadi malam nanti ataupun akan terjadi esok, kita tak sure, tapi kita akan melihat kepada pergerakan seterusnya untuk gold. Dan dalam masa yang sama, salam hujan kepada anda semua. Seronoknya hujan. Saya tahu mungkin ada yang masih tidur lagi, ataupun yang mana berada di office, mungkin anda akan rasa, ya Allah, seronoknya kalau aku tarik selimut ni. Tapi tak apa, kita perlu meneruskan hidup kita untuk berjaya. Itu yang paling penting. Okay, so tanpa membuang masa, saya akan bercerita seperti biasa daripada sudut storyline untuk melihat ke manakah arah market dahulu. Okay, so at least kita nak nampak. Nanti saya akan bercerita daripada sudut structure dan juga penggunaan Elliott Wave supaya anda dapat melihat ke manakah pergerakan seterusnya. Alright. Okay, so sekarang tanpa membuang masa, kita akan lihat daripada sudut storyline di mana kita akan menandakan level-level yang berada berdekatan. So di atas ni saya akan ambil sebagai first left resistance dan juga di sini saya akan jadikan sebagai first left untuk support. Tapi disebabkan berada terlalu dekat, saya akan ambil sekali lah alang-alang. Betul tak? Alang kita ambil sekali sebab dia terlalu dekat, so mudah untuk kita melihat apakah yang akan terjadi. Nah, dan di sini tiada breakout. Nampak? Tiada breakout tapi nanti saya akan bercerita daripada sudut breakout juga sebab kita akan masuk dalam topik market structure. Begitu. Okay, so sekarang apa yang kita dapat lihat jika kita tukar kepada candle, pergerakan membuat touch di bawah ini. Nampak? So dia touch di bawah ini dan seterusnya membuat kenaikan. Asalnya dia membuat penurunan disebabkan dia mengambil dia respect mungkin di area-area ini dan seterusnya dia membuat pullback dan dia respect pula level yang berada di bawah. So sekarang apa yang saya akan buat, saya akan tarik bagi cantik sikit kat situ. Alright, dekat sini. So kalau nak dilihat daripada pergerakan ataupun kita nak katakan sama ada masih fresh ataupun tidak, saya akan mengatakan tidak fresh sebab level yang paling fresh sekarang ini adalah di sini dan juga di bawah ini. Ini antara level-level yang fresh lah. Tapi yang ini saya dah tak kata fresh. So, tapi saya tak boleh nak bercerita daripada sudut sekarang sebab apa yang saya boleh katakan, berkemungkinan besar apa yang saya nampak, price boleh membuat kenaikan dan seterusnya boleh pergi ke level yang bawah ini untuk melengkapkan pergerakan dia. Tapi ini baru sekadar pergerakan yang kecil. Nanti kita nak melihat daripada struktur yang lebih besar. So sekarang saya akan tukar pula kepada 1 hour untuk melihat apakah yang akan terjadi dalam masa beberapa jam lagi. Begitu. Okay, so macam biasalah kita akan melihat dari sudut storyline. Di sini saya akan menandakan level-level dia. Yang ini saya akan tukar warna purple. Biasalah kita menggunakan warna purple. Ni cantik sikit. Okay, dan seterusnya saya akan ambil daripada sini sampai ke sini, tarik ke depan. Begitu. So sebab apa? Sebab dia terlalu dekat. Bila dah terlalu dekat ni, kita ambil lah sekali lalang. Betul tak? So dalam masa yang sama kita melihat adanya breakout di sini. So saya akan tandakan juga breakout di sini untuk kita lihat apakah yang akan terjadi nanti. Kita perlu masukkan level-level breakout. Yang ini sebab dia sama dan dekat, so saya tandakan sekali lah alang-alang. Begitu. Bukan alang adik anak ke berapa. Kalau alang saya tak pasti sebab dalam keluarga kami saya tak panggil abang tu Along, adik tu Usu ke apa. Tak, kami panggil dari nama gelaran. Betul. Kami tak panggil Along ke Angah ke. Tak, saya
anak kedua, tapi mereka tak memanggil saya sebagai Anga. Tapi tak apalah, itu cerita saya. Ini sekarang kita cerita pasal goal. Okay, so sekarang macam biasa saya akan menukar kepada Candle untuk melihat apakah terjadi. Okay, level ini dah tak fresh, so kita akan buang. Jangan buang masa, alright? Dan ini saya akan tandakan begini. Tapi kita tandakan sekali lah, sorry, sebab dia berada berdekatan. Dan di bawah ini saya akan cantikkan sedikit. Begini. Gitu. Okey, so apa yang kita dapat lihat daripada pergerakan yang akan terjadi nanti, apa yang saya boleh rumuskan, berkemungkinan besar kita bakal melihat price boleh membuat kenaikan sehingga ke level yang ini, dan seterusnya berkemungkinan besar akan membuat penurunan sehingga ke level kotak kuning yang berada di bawah, bukan yang ini berada di bawah ini. Begitu. So saya menjangkakan dahulu mungkin dia turun sampai sini. Tapi kalau dia nak turun sampai kotak kuning yang pertama ini dan tiba-tiba dia membuat kenaikan, saya tak boleh buat apalah. Cuma kenapa saya katakan dia boleh turun sampai ke level yang ini, disebabkan kalau anda melihat daripada sudut fresh ataupun tidak fresh, di sini nampak ni pergerakan dia naik dan ini dia dah menutupi. So bagi saya yang ini lebih kurang macam tak fresh dah. Level fresh seterusnya adalah yang berada di bawah ini. Alright, faham Okay, so ini kita bercerita daripada sudut storyline. Sekarang saya akan bercerita daripada sudut market structure dan seterusnya kita akan menggunakan Elliott Wave untuk menentukan sampai level manakah dia boleh pergi. Alright, so macam biasa saya akan simpan, saya akan delete dulu pergerakan-pergerakan. Saya akan simpan kotak-kotak ini dahulu supaya lebih mudah untuk kita melihat apakah yang terjadi. Okey, daripada goal sekarang ni saya akan gunakan time frame daily sebab saya nak menunjukkan apakah yang terjadi di atas ini dahulu. Okey, saya tandakan yang ini dahulu. Apa yang kita boleh lihat yang pertama sekali terjadinya breakout, betul tak? Ini kita kena tandakan Kita kena tandakan. Daripada daily memang kita nampak begini. Sebab daripada daily kita nampak dia punya structure tak cantik, tapi nanti bila kita tukar kepada time frame yang lebih kecil barulah kita akan nampak begitu. So ini pun kita nampak dah adanya breakout. So at least saya kena tandakan dahulu supaya lebih mudah untuk kita bercerita nanti. So di sini pun nampaknya ada breakout. Bukan yang sini tetapi yang di bawah ini. Okay, tarik bawah sikit. Saya tarik sampai sini. Ni mungkin terjadinya breakout di time frame yang lebih kecil ataupun mungkin 4 hours, mungkin 1 hour. Tapi saya nak menunjukkan kepada anda apakah yang terjadi. So sekarang kalau kita dapat lihat adanya level breakout di mana price membuat break ke atas dan seterusnya dia kill 3 candle yang berada di sebelah kiri dia. So apa yang saya boleh katakan, berkemungkinan sekarang kita bakal melihat price akan membuat correction ataupun retracement. Mungkin dari sini dia akan membuat penurunan sampai ke level-level yang tertentu tau. Barulah kita akan melihat pergerakan akan terjadinya kenaikan dan seterusnya membuat all time high yang baru. Tapi buat masa sekarang ini, untuk hari ini dan mungkin seterusnya, saya menjangkakan price akan bergerak dalam keadaan correction ataupun retracement. Kalau kita tengok terjadinya pergerakan yang awal ini iaitu correction dan seterusnya dia membuat momentum ke atas, betul tak? Bermaksud apa yang saya akan jangkakan akan terjadinya next correction sebelum membuat kenaikan. Tetapi correction yang ini mungkin kemungkinan besar tidak akan menyambung pergerakan correction sebelumnya. Kalau anda fahamlah istilah-istilah dalam kita katakan pasal market structure, kita nak ceritakan pasal Elliott Wave. Ini bagi saya correction yang terjadi sebelum dah habis, bermaksud sekarang akan terjadinya impulse yang baru. Okey, tapi kita akan bercerita daripada sudut what if. Akan ada 2 nanti dalam segmen Elliott Wave pula. Begitu, supaya anda lebih dapat melihat apakah yang akan terjadi nanti. Daripada pergerakan market structure, saya menjangkakan price bergerak hanyalah sekadar retracement, mungkin sampai kotak yang berada di bawah ini dan seterusnya akan membuat kenaikan ke atas. Kenapa Cik Apple cakap begitu, Cik Apple? Kenapa? Sebab kalau dilihat daripada struktur pergerakan, yang ini telah menjadi high-high yang baru, tak kisahlah di time frame mana pun, betul tak? Dan sekarang anda melihat price tidak berjaya break high-high sebelumnya.
bermaksud masih akan ada kenaikan lagi. Tetapi jika price berjaya membreak terus ke bawah, di mana dia akan break structure yang ini, barulah saya akan jangkakan akan terjadinya kenaikan dan seterusnya akan membuat penurunan untuk completekan pergerakan. Tapi itu nanti kita bercerita daripada sudut Elliott Wave pula, supaya lebih mudah untuk kita melihat apakah yang terjadi. Okay? So dalam masa yang sama, kenapa saya mengatakan masih ada kekuatan ke atas, saya akan tandakan dahulu menggunakan trendline. Saya tandalah trendline dulu. Lebih mudah kan? Kita tandakan dahulu. Okay, kita ambil macam ni. Yang ni saya akan tukar kepada line bagi cantik sikit. Dan seterusnya, saya akan menandakan trendline yang baru, iaitu di sini. Gitu, alright. So, saya akan tandakan trendline yang begini. Begitu. Okay. Tandalah bagi cantik sikit. Gitulah. Alright. Okay, so sekarang jika price berjaya membuat breakout di sini, barulah saya akan ambil kira sebagai pergerakan berkemungkinan besar bergerak dalam correction yang lebih besar. Faham Faham tak? Tak faham tak apa, nanti saya bercerita daripada sudut Elliott Wave pula. So bermaksud apa yang saya nak katakan, jika price berjaya break trend line yang ini, bermaksud dia akan break structure yang terjadi sebelumnya, di mana dia akan break, seterusnya membuat pullback dan akan membuat pergerakan seterusnya sehingga ke trend line yang berada di bawah. Ini yang saya lihat daripada pergerakan market structure. Jika trendline break, bermaksud akan ada pullback dan seterusnya kita akan mencari peluang untuk masuk sell lagi sekali. Tetapi untuk masa sekarang ni, saya melihat kepada price tidak berjaya pun langgar higher high yang terjadi sebelumnya. Bermaksud kita bakal melihat berkemungkinan besar price hanya membuat retracement nanti dan seterusnya akan membuat kenaikan ke atas. So mungkin naik turun sampai sini, mungkin turun sampai sini lah, dan seterusnya akan membuat kenaikan ke atas. Ini yang saya dapat jangkakan dahulu supaya mudah untuk kita melihat apakah yang akan terjadi. Dan seterusnya kita akan melihat pula daripada sudut Elliott Wave. So apa yang saya nak katakan, kita melihat daripada pergerakan. Betul tak? Market structure berkaitan dengan Elliott Wave. Lebih mudah begitu. So apa yang saya nak katakan, apa yang terjadi sekarang, price sedang bergerak dalam keadaan wave 1, wave 2, wave 3 dan sekarang wave 4 dah terjadi. Disebabkan wave 4 ni dah complete, itulah yang membuatkan saya menjangkakan price boleh membuat kenaikan lagi ke atas. So pertama sekali apa yang saya akan buat adalah saya akan menggunakan Fibo retracement. Minta maaf saya tak buang yang ini. Kena buang dulu supaya nanti anda tak pening kepala. Okay? Pertama sekali saya akan tarik Fibo retracement daripada wave 2 yang berada di bawah. Kalau kita nak ambil ni, kita ambil yang daripada sini dahulu sampai ke atas ni. Okay, ini yang pertama. So price sudah touch 0.236, bermaksud sekarang apa yang saya jangkakan akan ada kenaikan ke atas. So saya akan tandakan dahulu, tak payah tanda lah sebab kita dah tahu kan price betul-betul respect 0.236 ini dan seterusnya membuat kenaikan ke atas. So sekarang saya akan tukar kepada 4 hours untuk melihat apakah yang akan terjadi seterusnya. So di sini apa yang kita nampak, kita perlu lihat dahulu dalam erti konteks Elliott Wave supaya mudah untuk anda menjangka apa yang terjadi. So ini adalah what if yang pertama. Sekarang saya melihat kepada pergerakan yang terjadi, iaitu wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. Ini yang saya nampak dahulu. Okay? Dengar betul-betul, ada sebab kenapa saya beritahu. Sebab kalau kita lihat daripada time frame lebih kecil, kita akan melihat pergerakan sebenarnya terjadi. Oh sorry, bukan wave 5. Sini sebenarnya 3. Maaf. 3 begini. So sekarang kalau kita lihat daripada struktur yang bergerak lebih kecil, dia bergerak begini. 1, 2, 3, 4 dan 5. Baru wave 3. Begitu. Sorry. Sini. Lebih kurang begitu. Lebih kurang 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So ini yang kita lihat daripada sudut pergerakan Elliott Wave, di mana di time frame yang lebih kecil adanya struktur yang bergerak. Okay? Tapi yang ini nanti saya ajarlah, tak perlu pening kepala pun. Sorry, bukannya kat sini saja. Tapi ini nantilah. Sebenarnya saya nak beritahu dia begini. Dia bergerak bukan begini. Dia 1, 2. Disebabkan pergerakan yang ini 1, 2. Dan seterusnya dia membuat pergerakan begini. 1, 2, 3. Kita ambil dahulu. Jangan pening-pening kepala. Di mana yang ini adalah wave 3. Begini. Kita ambil dahulu daripada sudut pergerakan. Di mana
tak kisah dia bergerak bagaimanapun, tapi saya melihat daripada pergerakan itu sendiri, di mana ada 5 pergerakan ke atas, di mana sekarang untuk time frame yang lebih besar hanya bergerak dalam wave 3. So bila saya dah jumpa pergerakan begini, apa yang saya akan buat? Pertama sekali saya akan tarik Fibo retracement daripada sini sampai ke atas ni. So saya akan menjangkakan price berkemungkinan besar boleh turun sehingga ke 0.5 untuk dijadikan level untuk saya perhatikan. Tetapi itu daripada sudut what if yang pertama. So apa yang saya boleh katakan, saya akan padam ni dahulu. Saya akan simpan yang ni disebabkan saya akan padam ni semua dahulu supaya lebih mudah untuk kita melihat apakah yang terjadi. So dalam erti kata pergerakan yang lebih besar, saya boleh katakan yang sekarang price bergerak dalam 1, 2, 3, 4 dan 5. Lebih mudah begitu, betul tak? Anda pun dah nampak, ada 5 pergerakan. Walaupun di dalam pekecil ini memang ada, sebab anda perlu mengira. Maaf, saya perlu betulkan tadi. Ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. So anda kena faham yang itu dulu. Tapi tak apa, saya tak nak cerita yang itu sebab nanti anda akan pening kepala fikir, kenapa pula kira kecil begini? Tapi tak apa, kita ambil yang lebih simple. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak Dan seterusnya, bila dah adanya 5 pergerakan ke atas, price perlu ataupun gold perlu membuat 3 penurunan ke bawah, betul tak? So pertama sekali, apa yang saya akan gunakan adalah Fibo retracement. Saya akan menarik daripada level bawah ini sampailah ke atas, di mana saya akan menandakan wave kedua berkemungkinan besar di area 0.618 untuk kita jadikan zone untuk kita monitor, area to monitor, dan seterusnya di 0.786 iaitu menjadikan ia bergerak dalam wave 2. Ingat, yang tadi saya explain pasal Elo wave tu, tak perlu pening kepala. Yang itu nanti saya sebenarnya ada cerita lagi di dalam, iaitu fractal. Yang tu saya tak nak peningkan kepala anda. Cuma saya nak bagi tahu ke anda, make sure adanya 5 pergerakan. So sekarang kita dah tandakan 0.618 dan juga 0.786, di mana terjadinya 5 pergerakan di atas ni. Kenapa? Yang saya bagi tahu tadi tu, mungkin ada yang akan confuse di tengah ni kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa Cik Apple boleh kira ke atas ni sampai 5? Itulah nanti saya cerita. Tadi yang saya bagi tahu tu daripada sudut pergerakan fraktal, di mana berkemungkinan besar ada orang kira begitu, dan seterusnya kemungkinan besar ada orang kira menggunakan cara ataupun istilah yang lain. Tapi saya nak tekankan kepada anda, jangan pening kepala, ambil je 1, 2, 3, 4, 5. Senang. Okey. So kita menjangkakan sekarang akan ada 3 penurunan ke bawah, di mana dia akan bergerak untuk wave A, B dan C. Okey, so kita dah nampak dah pergerakan dia dahulu. So apa yang saya akan buat seterusnya, saya akan menggunakan Fibo expansion, tarik daripada atas ni sampai ke sini dan habiskan dekat sini. Tak apa, kita habiskan dahulu kat sini. Dan kita akan mencari level 1 ataupun 1.236 ataupun 1.618. Nampak tak? Di mana area-area ini semuanya berdekatan. So katakanlah Cik Pul tadi kata dalam storyline mungkin membuat kenaikan. So tak apa, kita buat apa dahulu? Kita akan ambil Fibo retracement, tarik sampai sini. Okey, saya akan mencari 0.5 dahulu untuk dijadikan zone wave B dah siap. Mesti pening. Apa benda pula wave B ni? Tapi tak apa. Yang ini saya akan tandakan dahulu area to monitor, di mana untuk Elo wave saya menjangkakan akan ada kenaikan dahulu. So sekarang apa yang saya akan buat? Saya akan gunakan Fibo expansion lagi sekali, tarik sampai bawah ni dan matikan di area to monitor kita ini, di mana sekarang kita dapat melihat dengan lebih jelas area level 1 yang kita boleh jadikan untuk kita monitor. Lebih kurang begitulah, 1.00, di mana panjang wave A sama dengan panjang C. Dan seterusnya kita akan melihat kepada 1.236 dan 1.618. Untuk pengetahuan anda semua, dalam Elo wave C dia suka pergi ke 1.236. Ini saya bagi tahu dahululah. Nanti mungkin ada yang tanya kenapa tapi tak apalah, yang tu nanti saya explain sewaktu dalam kelas saya nanti. Buat masa sekarang saya akan bercerita daripada sudut perkongsian saya supaya anda lebih nampak ke manakah pergerakan untuk gold pada hari ini. So kita dah ada 3 level. Ingat, kita dah ada 3 level. Banyaknya line-line dia. So sekarang ni apa yang saya nak katakan, wave Fibo 1.236 berada di 0.68 area to monitor kita. Seterusnya 1.618 Fibo expansion berada berdekatan dengan area to monitor 0.786 Fibo retracement. So apa yang saya akan katakan, saya akan melihat di 2 area ini dahulu. Satu ini kita
buat geli-geli je. Macam tu lah. Kita tengok-tengok je macam jeling-jeling begitu. Tapi 1.236 dan 1.618 boleh dijadikan area untuk kita pantau jika adanya rejection di sini. Jika adanya rejection di sini bermaksud katalah dia membuat penurunan, macam ada seorang sahabat bertanyakan bagaimana saya melihat kepada confirmation. Apa yang saya akan katakan, saya akan melihat kepada pergerakan sebab dia akan bergerak begini, betul tak? Dia akan bergerak begini, dia akan bergerak begini sampai ke 1.236, tiba-tiba dia membuat perubahan harga. Bagaimanakah saya nak lihat kepada perubahan harga? Dia membuat kenaikan yang kuat ke atas. Begini. So bila dia membuat penurunan pullback, ini adalah zone untuk saya entry dan seterusnya SL saya akan berada di bawah ini dan barulah saya akan masuk entry. Ini cara saya menggunakan confirmation di mana tiba-tiba dia membuat momentum ke atas. Nampak tak? Momentum di mana ini kan dia membuat swing lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Tiba-tiba dia break lower high sebelum-sebelumnya. So apa yang saya akan buat? Saya akan menunggu dia membuat pullback dan seterusnya saya akan membuat saya barulah akan masuk entry. So di manakah level saya nak menunggu untuk pullback ni? Itu saya akan tarik Fibo retracement. Saya akan mencari 0.618 dan juga 0.502 tu saja. Tu nanti dalam kelas saya ajar lagi lah. Tapi buat masa sekarang jika ada, sebab ada soalan daripada seorang sahabat mengatakan bagaimana saya menggunakan confirmation ataupun apakah cara yang saya gunakan, ini saya gunakan. Di mana dia membuat momentum ke atas, seterusnya membuat pullback, barulah saya akan masuk entry di situ, di mana saya akan menggunakan Fibo retracement mencari 0.618 ataupun 0.50. Okey, tapi di time frame yang lebih kecil. Nampak guruh tu. Okey. Okey, so sekarang untuk alert wave what if yang pertama, kita ada area-area to monitor kita. So sekarang saya nak bercerita daripada sudut what if yang kedua. Sekarang ni apa kata what if sebenarnya 4 ni belum siap. Nampak tak? 4 ni sebenarnya belum siap lagi. Di mana pergerakan yang besar sebenarnya mungkinlah bergerak begini. 1 A, B dan seterusnya membuat C. Okay, ini what if yang kedua. Jangan confuse. Tadi what if yang pertama, ini what if yang kedua. So apa kata dia tak habis lagi lah check pull, ada kemungkinan akan membuat penurunan ke bawah. Tapi anda perlu faham kenapa saya katakan what if yang pertama tu mungkin terjadi, sebab price sudah membuat kenaikan momentum break tau, jangan lupa. So penurunan mungkin sekadar retracement sahaja. Tapi tak apa, yang ni nanti saya buat rumusan yang terakhir. Okay, so sekarang what if yang kedua. What if sebenarnya price belum habis lagi dan bakal membuat penurunan ke bawah supaya anda lebih mudah untuk melihat. So apa yang saya boleh katakan, pertama sekali saya akan melihat betul ke wave atas ni akan ada penurunan. So saya tarik Fibo retracement melihat kepada 0.786. Berkemungkinan besar akan ada penurunan. Konon-konon lah, ini kita cerita daripada what if yang kedua. So apa yang saya akan buat, saya akan gunakan Fibo expansion ataupun extension dalam TradingView ni. Saya akan tarik daripada bermulanya penurunan di wave 3 ini, seterusnya saya akan matikan di bawah ini dan saya akan saya akan tarik sampai level bawah ini dan seterusnya saya akan matikan di level yang atas ini. So area untuk saya jangkakan goal boleh membuat penurunan adalah di bawah ini, iaitu 1.618. Kenapa 1.618? Disebabkan tadi anda dah nampak kalau saya tarik Fibo retracement, dia naik sampai ke 0.786. Nampak ni? 0.786. Nampak tak? Nampak tak? Saya besarkan sikit. Gitu. Nampak tak? Price membuat kenaikan sampai 0.786. So, bila price membuat kenaikan sehingga 0.786, apa yang saya boleh jangkakan adalah, sekejap, saya pandang yang ni dulu. Kita melihat daripada sudut pergerakan yang berbeza. What if yang kedua, iaitu sekarang ni membuat wave 1, wave 2. Bermaksud penurunan akan jadi wave 3, 4 dan 5. Betul tak? Di mana wave 3 kebiasaannya suka turun sehingga ke 1.618. Ini yang saya nak tekankan kepada anda. Untuk pergerakan structure dalam masa yang sama, kita gunakan Elo Wave. So kebiasaannya, anda boleh buka mana-mana siri penceritaan Elo Wave, ataupun anda boleh Google please count, ataupun sila beritahu saya kebiasaannya wave 3 Elo Wave Fibo berapa. Lebih kurang macam tu. Kita lagi kan suka pakai ayat-ayat pendek-pendek sikit. So dia akan bagi tahu kebiasaannya
wave 3 akan berhenti di 1.618. So sekarang anda lihat 1.618 berada di mana? Berada di trendline. Macam ngam pula ni. Betul tak? So apa yang saya katakan tadi, berkemungkinan besar jika ini what if yang kedua terjadi, apa yang kita akan lihat akan terjadinya momentum yang kuat, pullback dan seterusnya akan turun ke 1.618 Fibo level di mana melengkapkan wave 3. Nampak tak? Ini kita bercerita daripada sudut elok wave yang betul-betul what if yang pertama. Ini adalah what if yang kedua. Ketiga pula. Yang kedua. So apa yang saya boleh katakan dalam what if yang kedua ini, jika price betul membuat penurunan, kita akan menjangkakan price akan turun sehingga ke level 1.618. So macam yang saya beritahu tadi, make sure price kena break trendline ini dahulu, barulah kita boleh jangkakan price boleh membuat penurunan sehingga ke trendline yang berada di bawah. Dalam masa yang sama, trendline itu bergerak di area berada di area 1.618 Fibo expansion. So bermaksud jika ini adalah what if kedua yang terjadi untuk gold, saya akan menjangkakan penurunan boleh membuat boleh turun sehingga ke 1.618 di area trendline juga. Begitu. Faham tak? So ini yang saya nak sampaikan. So apa yang saya nak beritahu tadi, kalau dilihat daripada sudut pergerakan, saya biar dululah. Jika kita lihat daripada sudut pergerakan, saya masih menjangkakan what if yang pertama tadi lebih kuat lah untuk saya gunakan. Sebab apa? Sebab ada breakout di sini. Anda kena faham yang tu. Dia ada break. Kalau anda lihat betul-betul, ini anda kena gunakan anda punya broker sendiri. Di sini pun ada breakout. Nampak ni? Nampak ni? Kalau saya tukar kepada line, nampak tak? Dia break. Dia lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Gitu. Nampak tak? Walaupun sedikit, tetapi anda kena faham ianya terjadi break. Begitu. So disebabkan oleh itu, saya menjangkakan what if yang pertama itu masih valid untuk saya gunakan, di mana price berkemungkinan besar akan membuat penurunan sedikit hanya untuk melengkapkan retracement ataupun correction, dan seterusnya akan membuat kenaikan ke atas. Tetapi kita tak bolehlah nak kata ini akan terjadi. Saya bukannya hebat sangat, saya bukanlah tabib Adam. Begitu. Saya bukan tabib, saya bukannya bomoh, saya bukannya dukun. Saya hanya melihat apakah yang terjadi kepada pergerakan menggunakan logic thinking kita sendiri, di mana ada kemungkinan besar price memang boleh hendak membuat penurunan, dan jika adanya momentum ke bawah, ini adalah pergerakan yang saya jangkakan, dia akan membuat penurunan sehingga ke trendline yang berada di bawah. So ini yang saya jangkakan. Tetapi jika tiada penurunan ataupun tiada momentum yang kuat ke bawah, apa yang saya boleh katakan, price boleh membuat penurunan sehingga ke level 1.236 ataupun 1.618, dan seterusnya berkemungkinan besar akan membuat new high yang baru. Ianya lebih mudah untuk difahami, betul tak? So dalam erti kata lain, apa yang saya nak katakan, kita ni lebih suka yang mudah. Betul tak? So apa yang saya boleh katakan, berkemungkinan besar kita ambil yang mudah dahulu. Okay. So mudahnya adalah akan ada kenaikan sedikit dan seterusnya akan membuat penurunan mungkin sampai ke 1.236. So jika anda nak masuk sell, itu terpulang kepada anda. Gunakan kreativiti anda sendiri untuk melihat confirmation apa-apa pun. Bagi saya, jika saya nak masuk sell, saya perlu melihat kepada beberapa kriteria dahulu, barulah saya akan masuk sell. Jika tidak, saya akan lebih rela menunggu di level bawah ini. Faham Sebab bagi saya bawah ini berkemungkinan besar akan ada rejection. So ianya lebih cantik. Tetapi katalah nak scalp, kita ambillah peluang di atas, di mana anda boleh mengambil entry untuk sell ke, itu terpulang kepada anda lah. Okay. So Pak, ini sajalah. Saya rasa ini hari ini video saya agak panjang. Kita nak cover dah 2 hari tak buat video Jumaat tak buat, Isnin tak buat. Tapi Isnin saya tak buat sebab hari Ahad saya dah buat video perkongsian bersama dengan tim Eskili. So kepada anda yang masih belum menonton ataupun nak menonton, boleh pergi ke channel SQD Academy. Dalam tu ada video saya yang latest untuk minggu ini punya, di mana saya berkongsi WTI, USD JPY, US30, DXY dan juga gold. Tapi untuk hari ini saya hanya bercerita daripada sudut gold saja. Jika anda
nak pair lain, anda boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan buat video untuk pair yang anda minta. Tapi janganlah minta yang pelik-pelik mintalah yang EU. Anda jangan minta ZAR ke Mexico ke. Itu saya pening. Saya tahu ada seorang sahabat ni dia memang suka pair-pair eksotik begitu. Yang tu saya tak tengok. Yalah dia ambil apa tak AUD Mexican ke apa entah. Saya pun dah pening kepala tengok. Okay, so ini sajalah perkongsian saya. Minta maaf jika terlalu panjang, tapi saya nak anda faham dari sudut storyline, dari sudut market structure dan juga dari sudut elok wave. Saya nak anda faham yang itu supaya anda lebih terbuka minda anda untuk mengetahui apakah yang akan terjadi. Dalam masa yang sama anda akan lebih berhati-hati dalam sesuatu entry itu. Okay, ini sajalah yang saya nak kongsikan. Terima kasih banyak kerana sudi menonton video saya. InsyaAllah kita akan bertemu dalam next video. Assalamualaikum dan salam hujan. Bye bye.